Kita hadiahkan pada bacaan surah Al-Fatihah, dan dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalian arwah-arwah para nabi dan para rasul, sekalian para salihin, para awliya dan para ahli ulama, khasnya kepada para pengarang kitab yang mengarang kitab Al-Jawharul Mawdu'h. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawdu'h wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah. Kita menyambung pada bab yang menerangkan tentang fadilat zikrul maut, fadilat, kelebihan mengingati mati, yang mana kita telah sampai pada muka surat 184 pada baris yang ke-16 daripada bawah. Jika kitab yang Rumi pada muka surat 357 pada faedah daripada Nabi SAW, sabdanya bahwasanya bagi mauqif itu 1000 haru-hara, sekurang-kurangnya haru-hara mati, dan bahwasanya bagi mati itu 99 hilanya. Sungguhnya 1000 kali pula, sungguhnya 1000 kali pukul dengan pedang terlebih mudah daripada satu hela daripadanya. Maka barang siapa berkehendak bahawa sentosa daripada segala haru-hara itu, maka hendaklah ia melazimkan 10 kalimah ini tiap-tiap lepas sembahyang. Jadi ini suatu faedah daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian para umatnya, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Bahawasanya bagi mauqif itu 1000 haru-hara. Mauqif ni daripada kata dasar waqafa, artinya berhenti ataupun berdiri. Ini pada maksudnya ini adalah
daripada timbangan isim makan. Ini nama bagi tempat, ya. Mauqif, seperti mana timbangan masjid, ya. Mauqif maf'il, ya. Bermaksud tempat perhentian ataupun tempat berdiri, ya. Ini maksudnya dalam kehidupan setiap manusia ni ada perhentian-perhentian, dugaan-dugaan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan duga gitu. Ataupun mungkin ianya bermaksud hari kiamat, ya. Jadi bahawasanya bagi mauqif itu 1000 huru hara. Ini penuh dengan huru hara, kesukaran, ya, fitnah. Sekurang-kurangnya huru hara mati. Ini sekurang-kurangnya yang paling kurang daripada fitnah huru hara yang akan berlaku dalam kehidupan manusia itu, ya, sekurang-kurangnya mati. Dan bahawasanya bagi mati itu 99 helanya. Sungguhnya 1000 kali pukul dengan pedang terlebih mudah daripada satu hela daripada. Maka barang siapa berkehendak bahawa sentosa daripada segala huru hara itu, maka hendaklah ia melazimkan 10 kalimah ini. Ini untuk mengelakkan diri kita ini daripada diuji dengan musibah huru hara yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu. Nabi menganjurkan kita untuk melazimkan membaca 10 kalimah yang berikut ini pada tiap-tiap lepas sembahyang, ya. Iaitu doa ini, Allahumma inni a'dadtu li kulli hawlin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah. Apa maksud dia? Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma inni, sesungguhnya aku, a'dadtu li kulli hawlin alqahu fid dunya wal akhirah, sesungguhnya aku sediakan bagi setiap yang menggerunkan yang aku temui di dunia dan di akhirat dengan kalimah la ilaha illallah. Ini aku menghadapi segala kesukaran, kesusahan, huru hara di dunia maupun di akhirat, aku akan hadapinya dengan kalimah la ilaha illallah. Allahumma inni a'dadtu li kulli hawlin alqahu fid dunya wal akhirati la ilaha illallah. Itu jadikan, lazimkan membaca. Ini selalu jadikan wirid lah maksudnya. Dan lagi wa li kulli hammin wa ghammin ma syaa Allah. Dan bagi setiap hammin artinya kesedihan, wa ghammin dan kedukaan. Ini bagi setiap kesedihan dan kedukaan itu, aku akan hadapinya dengan apa? Dengan ucapan Masya Allah. Ini apa yang telah dikehendaki oleh Allah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah itulah yang akan berlaku. Apa yang dia tidak kehendaki, maka itu tidak akan berlaku. Dan kalimah yang ketiga, wa likulli ni'matin alhamdulillah. Dan bagi setiap nikmat yang telah dikurniakan oleh Allah kepadaku, aku ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa likulli rakha'in wa shiddatin asyukru lillah. Dan bagi setiap kemewahan, dan bagi setiap kemewahan dan kepayahan, ya, rakha artinya kesenangan, kemewahan, ya. Wa syiddatin, dan kesusahan, kepayahan itu dihadapi dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah. Asyukru lillah. Jadi kita mensyukuri atas nikmat Allah, memberikan kita kemewahan, kenikmatan, kesenangan. Hendaklah kita bersyukur. Wala in syakartum la azidannakum. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan kepayahan, kenapa kita kena bersyukur? Ya, kerana
apabila Allah Subhanahu Wa Taala kasih pada seorang hamba tu, Allah Taala akan uji dia dengan musibah. Jadi musibah itu bagi orang-orang yang beriman, ini adalah suatu nikmat. Kerana apabila seseorang beriman itu menghadapi suatu musibah dengan kesedaran bahawa segala dugaan itu daripada Allah, maka mereka akan sabar. Dan apabila mereka sabar, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apa? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala beserta dengan hamba-hambanya yang sabar. Jadi dalam setiap keadaan kesenangan maupun kesusahan, hendaklah kita mensyukuri atas kekurniaan Allah. Kekurniaan Allah berupa nikmat kesenangan itu sudah pasti kita syukuri, ya. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala duga kita, uji kita dengan kesusahan ataupun penyakit, ya, ataupun kesakitan, itu juga merupakan rahmat, ya. Ini akan membuatkan kafarah, ini menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat darjat hamba-hambanya, ya. Walaupun diuji dengan kesusahan, ya. Sebagaimana para anbiya alaihi wassalatu wassalam, ya, mereka diuji dengan kesusahan yang tak mungkin dapat ditanggung oleh orang-orang yang selain daripada para nabi, ya. Jadi begitulah, walikulli u'jubatin subhanallah, dan bagi setiap segala yang menakjubkan, u'jubatin ini segala apa yang menakjubkan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku ucapkan subhanallah. Hendaklah kita mengucapkan subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa li kulli dhanbin astaghfirullah, dan bagi setiap dosa yang dilakukan, hendaklah kita ucapkan astaghfirullah. Jadi memohon ampun, keampunan, kemaafan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan bagi setiap musibah, kecelakaan yang Allah Subhanahu Wa Taala timpakan, kita hadapinya dengan mengucapkan kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah kepunyaan milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan dikembalikan. Wa likulli dhiqin hasbi Allah, dan bagi setiap segala ketentuan hukum, ini segala kesusahan kita hadapinya dengan hasbi Allah, bertawakal kepada Allah, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa likulli qada'in wa qadarin, dan bagi setiap qada' dan qadar, ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan takdir yang telah ditentukannya, kita hadapinya dengan mengucapkan apa? Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa likulli ta'atin wa ma'siyatin la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim, dan bagi setiap amal-amal ketaatan yang kita lakukan maupun segala dosa-dosa, kesalahan, kejahatan dan maksiat yang kita lakukan, kita ucapkanlah la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tiada daya dan upaya untuk kita melakukan segala amal ketaatan dalam beribadat maupun meninggalkan segala kejahatan dan maksiat, melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan taufik dan kudratnya dan hidayahnya. Jadi itu antara 10 kalimah yang Nabi SAW anjurkan untuk kita baca tiap-tiap kali lepas sembahyang, ya. Allahumma inni a'dadtu li kulli hawlin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah, wa li kulli hammin wa ghammin ma syaa Allah,
ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء وشدة الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ya. Yang bermaksud dia apa? Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sediakan bagi setiap yang menggerutkan yang aku temui di dunia dan di akhirat dengan kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Dan bagi setiap kesedihan dan kedukaan dengan Masya Allah, yakni apa sahaja dikehendaki oleh Allah. Bagi setiap nikmat dengan Alhamdulillah, yakni segala puji bagi Allah. Dan bagi setiap kemewahan dan kepayahan dengan ucapan asyukrulillah, yakni kesyukuran hanya bagi Allah. Dan bagi setiap yang menakjubkan dengan ucapan subhanallah, maha suci Allah. Dan bagi setiap dosa dengan astaghfirullah, yakni aku mohon ampun kepada Allah. Dan bagi setiap musibah kecelakaan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami kepunyaan Allah dan kepadanya jua kami akan kembali. Bagi setiap kepayahan dengan ucapan hasbi Allah, ya, aku berserah kepada Allah, ya, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Walikulli qada'in, dan bagi setiap ketentuan hukum dan takdir, qada' dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah, bertawakal kepada Allah. Dan bagi setiap ketaatan dan kemaksiatan dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Dan telah berkata Nasafi di dalam Zuhrul Riyad, di dalam kitab Zuhrul Riyad, apabila hampir mati seorang, turun atasnya 4 malaikat. Maka berkata malaikat yang pertama, Assalamu alayka ya Abdullah, ya Abdullah. Pergi datang aku pada masyrik dan maghrib, maka tiada dapat aku bagi engkau satu langkah yang engkau langkah dengan dia. Kemudian berkata malaikat yang kedua, Assalamu alayka ya Abdullah. Pergi datang aku kepada segala sungai dunia, maka tiada aku dapat bagi engkau satu. Tiada dapat bagi engkau seteguk minuman. Kemudian berkata malaikat yang ketiga, Assalamu alayka ya Abdullah. Pergi datang aku pada masyriq dan maghrib, maka tiada aku dapat bagi engkau satu suap makanan. Kemudian berkata malaikat yang keempat, Assalamu alayka ya Abdullah. Pergi datang aku pada masyriq dan maghrib, maka tiada aku dapat bagi engkau satu nafas yang engkau bernafas dengan dia. Allahu Akbar. Jadi ini mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana telah berkata Imam Nasafi di dalam kitab beliau, ya, bahawa apabila hampir mati seseorang, ini apabila hampir mati seseorang itu, yakni segala rezekinya Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maknanya telah habis.
ya, telah sampai ke penghujungannya. Ini malaikat-malaikat yang menguruskan makan, minum, nafasnya dan setiap pergerakannya, ya, mendapati tiada lagi di dalam ketentuannya itu bahawa ada lagi baginya rezeki makan ataupun minuman ataupun langkahan kaki, ya. Ini dimaksudkan bahawa 4 malaikat tadi, seorang malaikat datang berkata apa? Setelah memberi salam kepada seseorang yang hampir mati tadi, bukan dah mati, yang nak hampir mati, lepas mati tu malaikat lain pula datang, ya. Ni sebelum nak mati tu, dah hampir nak mati. Apabila hampir mati seorang, turun atasnya 4 malaikat. Jadi 4 malaikat ni masing-masing menguruskan, seorang menguruskan makannya, seorang menguruskan minumnya, ya. Kemudian seorang menguruskan langkahan kakinya tu, ya. Yang menguruskan juga apa, urusan dia punya nafas dia. Jadi malaikat yang pertama kata apa? Aku dah pergi dari masyrik hingga ke maghrib, jadi daripada timur sampailah ke barat, ya. Aku dah lihat tidak ada dapat bagi engkau satu langkah yang engkau langkah. Yang ini langkah kaki dia tu dah tak ada dah, ya. Kerana setiap langkahan kaki kita ni pun semuanya dalam qadar Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kita nak melangkah pergi ke mana pun, kadang-kadang kita tahu, kita ingat kita yang melangkah ke sini ke sana, ya. Tapi sebenarnya semuanya dalam muqaddar ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Setiap langkahan kaki kita tu, ya. Jadi apabila malaikat tu dapati tiada lagi dah langkah kamu nak pergi ke sana ataupun ke sini, ya, ke mana-mana dah tak ada lagi lah dalam catatan, ya, muqaddar itu tak ada lagi dah. Maka berkata malaikat yang kedua pula, setelah memberi salam, yang menguruskan minuman dia tu, dia kata apa? Aku dah pergi daripada timur sampai ke barat, aku dah cari-cari tengok, tak ada lagi dah. Walaupun seteguk air untuk kau pun dah tak ada lagi dah rezeki muqaddar untuk kau, yang ditakdirkan untuk kau, ya. Kemudian malaikat yang ketiga pula kata apa? Yang uruskan makanan dia pula. Begitulah malaikat yang keempat yang menguruskan apa? Yang menguruskan nafas dia. Daripada timur ke barat tak ada lagi dah. Dalam catatan takdir dia nak bernafas tempat sekian, baik di timur maupun di barat, dah tak ada dah, ya, dalam muqaddar dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun tamatkanlah riwayat kehidupannya, ya. Dihantarlah malaikat untuk mencabut nyawanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awliya Allah la yamutun wa innama yantaqiluna min darin ila ukhra. Dan telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna awliya Allah la yamutun, sesungguhnya para awliya Allah itu tiada mati mereka itu. Wa innama yantaqiluna, dan sesungguhnya mereka itu berpindah mana? Min darin ila ukhra. Mereka itu berpindah daripada negeri dunia ini kepada negeri akhirat. Jadi siapakah para awliya Allah ni? Ya, awliya ni lafaz jamak, ya, sifat jamak bagi kalimah wali, ya. Wali artinya apa? Orang yang mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu Wa Taala adalah wali, penolong bagi orang-orang yang beriman. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur.
Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan orang-orang yang beriman itu daripada kegelapan zulmat. Kegelapan zulmat ini maksudnya apa? Tidak mengenal Tuhan, daripada tidak faham tentang agama, tidak ada petunjuk-petunjuk, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan mereka daripada zulmat kejahilan, ya, menuju kepada nur, ilmu pengetahuan, keimanan dan cahaya petunjuk bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wali, perkataan wali ini menurut kata para ulama, ya, wali ini ada terbahagi kepada dua, itu wali yang khas dan wali yang am, ya, ataupun diistilahkan sebagai wilayat khassah dan wilayat ammah, ya. Jadi apakah wilayat khassah, apakah wilayat ammah, ya? Wilayat ammah ini adalah wilayat yang am, yang maksudnya setiap orang beriman itu adalah wali. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahawa para awliya Allah itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, tiada ketakutan, khauf ke atas mereka itu, wa la hum yahzanun, dan mereka itu tiada kebimbangan. Apa ciri-ciri mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, bahawa mereka itu beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu bertakwa kepada Allah. Jadi ini adalah dua ciri utama para wali Allah. Jadi setiap orang yang beriman itu dah tentu ada iman, maka ciri yang pertama, syarat yang pertama itu dah tentu ada. Kemudian ciri takwa. Takwa ni setiap orang beriman mempunyai tingkatan ketakwaan yang berbeza-beza. Bukan semua orang ada ketakwaan yang sama, ya. Jadi sekurang-kurangnya apabila ada ketakwaan itu, ini rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memelihara diri dia daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan mentaati segala perintahnya, maka ciri-ciri wali itu dah ada dah dalam setiap orang-orang yang beriman. Sebab itu kita dengan orang beriman, di setiap orang yang beriman, kita hendaklah ada sangkaan yang baik dan tidak boleh memusuhi. Kenapa? Barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Ta'ala dalam sebuah mafhum hadis kursi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan perang atasnya, ya? Sebab itu kita tak boleh nak memusuhi orang-orang beriman ni dengan permusuhan yang terlalu keras, ya. Kerana itu mengundang permusuhan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengisytiharkan perang. Itu mafhum sebuah hadis kursi, ada diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ya. Dan para awliya Allah ni, itu secara umumnya setiap orang beriman, wa kullu mu'minun wa kullul mu'minin awliya'ur rahman. Setiap orang beriman itu adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi itu secara umum, setiap orang beriman itu adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di sana ada satu kedudukan wilayah yang khas, iaitu wilayah khassah. Ini wali-wali yang khas, yang dikhaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka itu memiliki tanggungjawab ataupun amanah-amanah yang tertentu, ya. Yang mana mereka itu saling mencintai kerana Allah. Antara ciri-ciri mereka itu, ya, saling mencintai antara satu sama lain, sesama orang beriman kerana Allah, ya. Dan mereka itu, daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dinyatakan bahawa inna awliya Allah la yamutun, bahawa para awliya Allah itu mereka tidak mati, ya. Kerana mereka itu sentiasa hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Roh mereka itu sentiasa hidup dengan zikrullah, ingatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keseluruhan hidup mereka itu, perjuangan mereka, mujahadah mereka adalah untuk
bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah mencapai ma'rifat, pengenalan kepada Allah, mereka bertakarub dengan melaksanakan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para wali Allah taala ni mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaifiatnya kita tak tahu. Ya. Macam mana para syuhada kata Nabi SAW, ya. Mereka itu hidup di dalam alam barzakh. Walaupun sesudah mereka syahid, mereka hidup dan sentiasa diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka ni, para wali Allah taala ni memang mendapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pun dicemburui oleh para nabi dan para syuhada. Kerana mereka itu bukannya nabi dan mereka itu bukannya para syuhada, tetapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana menyatakan bahawa inna awliya Allah la yamutun, sesungguhnya para wali Allah itu tiada mati mereka itu. Wa inna ma yantaqiluna min darin ila ukhra, adapun sesungguhnya mereka itu berpindah daripada alam kehidupan dunia ini, ya, berpindah menuju kepada daripada alam fana menuju kepada alam baqa. Ya. Jadi ada di kalangan para wali Allah tu, menurut keterangan para masyayikh, ya, mereka tu sesudah mereka meninggal dunia sekalipun, ya, mana mereka tetap beramal, ya, beramal amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang bertahajud, jika mereka tu sentiasa suatu hidup mereka beramal dengan amalan bertahajud, bersolat tahajud, maka dalam kubur pun mereka akan bertahajud. Ada yang kalau suatu hidup mereka selalu membaca Al-Quran, maka di dalam kubur pun mereka juga akan membaca Al-Quran. Ya, suatu hidup ni jika mereka sentiasa berzikir, maka dalam kubur pun mereka akan berzikir. Jikalau orang yang wali-wali Allah Ta'ala yang suka menghubungkan silaturahim, ziarah, ya, maka sesudah mereka meninggal dunia pun maka amalan itu tetap mereka teruskan, ya, menurut keterangan para ulama, ya. Jadi itu adalah satu kemuliaan karamah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Allah, kepada para awliya Allah, ya, bahawa mereka itu tiada mati. Dan sabda Nabi SAW bahawasanya segala awliya Allah tiada mati mereka itu, dan sungguhnya berpindah mereka itu daripada negeri dunia kepada negeri akhirat. Jadi hal keadaan mereka itu hanyalah berpindah daripada suatu alam menuju ke suatu alam yang lebih kekal abadi. Yang mana di dalam kehidupan barzakh itu, jasad mereka mungkin tidak berfungsi lagi, ya, kerana jasad ni mati, ya. Tetapi yang dimasukkan hidup di sini adalah ruh mereka. Ya. Ruh mereka itu tetap hidup. Namun, ya, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi SAW, para nabi juga mereka hidup di dalam kubur. Ya. Para nabi juga mereka hidup di dalam kubur, sebagaimana peristiwa Isra' Mi'raj, mana Nabi waktu Isra' daripada Mekah ke Madinah tu, Nabi singgah melintasi kubur Nabi Musa AS. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam mendapati Nabi Musa AS sedang bersolat dalam kubur dia. Ya? Jadi itu membuktikan bahawa para nabi juga beramal ibadah, sebagaimana waktu mereka hidup di dunia mereka habiskan masa mereka dengan beramal ibadah kepada Allah, itulah sesudah mereka wafat. Dan keistimewaan ini juga diberikan kepada orang-orang soleh daripada kalangan para awliya-nya, ya, para syuhada-nya, ya. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, mengurniakan kita kenikmatan, ya, hidup yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ada juga di kalangan para awliya Allah taala ni, sesudah mereka meninggal dunia pun, disebabkan mereka hidup ini
mereka juga boleh memberi pertolongan kepada manusia yang hidup dekat alam dunia ni. Walaupun hidupnya para awliya itu di alam barzakh, ya, namun mereka juga boleh memberi pertolongan, ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kerana perkara-perkara begitu pernah berlaku dalam kisah-kisah para masyayikh, para wali Allah, ya, yang mana orang-orang yang mempunyai keyakinan, i'tiqad dan kepercayaan kepada wali-wali yang tertentu, mereka itu sentiasa mendapat limpahan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang bersifat rohaniah dan batiniah, ya. Jadi kerana itu kita perlu ada hubungan rohaniah dengan orang-orang yang soleh, khasnya para nabi, ya, para rasul, para syuhada, khasnya daripada kalangan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Begitulah juga dengan rohaniah para alim ulama, ya, rohaniah sekalian para wali-wali Allah, aulia-aulia. Jadi dengan hubungan rohaniah tersebut, kita juga boleh meminta bertawassul, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi kehormatan ataupun keberkatan mereka. Kerana itu ada di kalangan para masyayikh di mana mereka itu menjadikan amalan menziarahi kubur-kubur para wali yang sebelum mereka, ya, untuk mendapatkan limpahan keberkatan dan untuk mendapatkan makbuliat doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tentang hakikat bagaimana rohaniah para wali ini memberikan bantuan itu kita tidak akan faham, ya, kerana di luar batas akal fikiran kita. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita sedikit sebanyak kefahaman, ya, tentang hakikat kehidupan sesudah kita mati nanti, ya. Dengan kita banyak mengingati mati, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita keinsafan untuk menyiapkan seberapa banyak bekalan, ya, yang kita mampu untuk menghadapi kematian, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar daripada beberapa keterangan hadis ini dapatlah kita jadikan sebagai pengajaran, peringatan untuk diri kita, untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada ahli keluarga kita dan saudara-saudara kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa limashayikhina wa limu'allimina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma, Rabbana zidna 'ilma. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك.